Pertamanya kita akan ditanya an umurihi fi ma'afna, tentang umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita habiskan setiap saat daripadanya? Setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, untuk apa kita habiskan? Adakah kita telah habiskan untuk beribadah kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Azizi dalam rancangan Tazkirah Santai Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini telah masuk kita pada 13 Muharram, iaitu salah satu daripada Ayyamul Bait, iaitu hari yang disunatkan kepada kita ataupun digalakkan kepada kita untuk kita berpuasa. Ada lagi 2 hari, iaitu hari yang ke-14 dan juga hari yang ke-15. Jadi sidang penonton sekalian, banyakkan kita beramal pada bulan Muharram ini, terutamanya berpuasa, kerana berpuasa ini boleh menjaga diri kita daripada perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang penonton sekalian, hari ini apa yang kita nak sembang-sembang? Hari ini kita nak cerita tentang 4 persoalan yang akan ditanya ataupun 4 perkara yang akan dihisap di akhirat nanti melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abi Barzah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' an umurihi fima afna wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza 'amila fi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berganjak kaki seseorang manusia itu, seorang hamba ataupun kaki anak Adam itu pada hari kiamat nanti, sehinggalah akan dihisap ataupun akan ditanya kepadanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afna, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang tubuh badan ataupun jasad dia, untuk apa dia gunakan. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya, apakah dia telah amalkan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya, daripada mana dia dapat. Wa fima anfaqah, dan kepada mana dia telah belanjakan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang pertamanya kita akan ditanya an umurihi fima afna, tentang umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita habiskan setiap saat daripadanya? Setiap hari yang kita lalui dalam kehidupan kita, untuk apa kita habiskan? Adakah kita telah habiskan untuk beribadah kepada Allah? Adakah kita telah habiskan untuk menambahkan keimanan kita? Adakah kita telah habiskan untuk agama ini? Ataupun sebaliknya, kita gunakan umur yang kita ada ini untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Sidang penonton yang dirahmati Allah, umur adalah satu nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Umur merupakan sebahagian masa yang kita lalui di dunia ini, dan perlu juga kita ingat bahawasanya umur ini ada penghujungnya. Umur ini ada pengakhirannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu ada ajalnya, ada pengakhirannya. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang kepadanya ajal, maka tidak akan dilewatkan sesaat pun ataupun dipercepatkan. Maka umur adalah satu amanah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga, yang perlu kita gunakan di atas jalan kebaikan. Bahkan orang yang menggunakan umurnya untuk perkara-perkara kebaikan, untuk memperbanyakkan amalan, maka orang ini dikatakan oleh Nabi SAW adalah manusia yang paling baik. Ketika mana baginda SAW ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Jawab baginda SAW, man tala umuruhu wa hasuna amaluh, iaitulah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, itulah orang yang terbaik. Jadi kita kena manfaatkan umur kita untuk perkara-perkara kebaikan, untuk menjadikan kita manusia yang paling baik. Tapi sebaliknya, sabda Nabi SAW, man tala umuruhu wa sa'a amaluh, orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya adalah manusia yang paling buruk. Janganlah kita jadi orang yang hidup di dunia ini
kita mensia-siakan nikmat umur yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi gunakanlah umur ini untuk menambahkan lagi pahala kita, untuk meningkatkan lagi keimanan kita. Seterusnya kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, panjang ataupun pendeknya usia seseorang itu bukanlah ukurannya, tetapi apa yang lebih penting adalah an umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Yang keduanya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad ataupun tubuh badan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, untuk apa dia gunakan. Jasad ataupun tubuh badan kita ni juga adalah di antara nikmat kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kita syukuri, bukan untuk kita kufur. Jadi jasad ataupun tubuh badan yang kita ada ni merupakan kurniaan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana tak lain tak bukan kita kena bersyukur dengan nikmat tubuh badan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bagaimana? Iaitulah dengan cara kita menggunakan segala apa yang telah Allah Ta'ala berikan untuk jalan kebaikan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Setiap daripada anggota tubuh badan kita pasti akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata kita akan disoal, kita tengok apa. Telinga kita akan disoal, apa yang kita dengar. Tangan kita akan disoal, kita sedekah ataupun kita buat maksiat. Kaki kita juga akan disoal, adakah kita melangkah, kita pergi ke tempat-tempat yang baik ataupun kita pergi ke tempat-tempat yang maksiat ataupun mengundang bala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingatlah bahawasanya nikmat itu adalah untuk disyukuri, bukan untuk dikhianati. Seterusnya yang ketiganya akan ditanya wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmu yang dia ada, adakah telah dia amalkan. Bab ilmu ni sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, dia satu perkara yang besar. Dia merupakan satu tanggungjawab yang sangat besar. Baik tanggungjawab kita terhadap ilmu yang kita ada untuk disampaikan kepada orang lain, ataupun tanggungjawab kita yang tiada ilmu untuk kita pergi cari ilmu, untuk kita menuntut ilmu, khususnya ilmu agama ini. Banyak kelebihan yang kita boleh dapat dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan ilmu yang kita ada, yang kita sampaikan kepada orang lain, dimanfaatkan, digunakan di atas jalan kebaikan, diamalkan sampai bila-bila, maka akan menjadi penerus kepada saham akhirat kita. Pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Apabila telah matinya seseorang anak Adam itu, maka akan terputuslah segala amalannya, melainkan 3 perkara. Sadaqatin jariyah, yang pertamanya sedekah jariah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang memberikan manfaat baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Yang ketiganya, waladin salih yad'ulah. Jadi ilmu adalah sesuatu yang merupakan saham yang mana pahalanya akan mengalir kepada kita sampai bila-bila walaupun kita telah meninggal dunia, sekiranya ilmu tersebut dimanfaatkan. Jadi ilmu ini satu perkara yang besar, yang luar biasa. Sebab itulah sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah", sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, supaya kita dapat saham akhirat, supaya kita dapat kumpul sebanyak pahala mungkin walaupun kita telah meninggal daripada dunia ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, yang keempat, kita akan dihisap tentang harta kita. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang kita ada, duit, wang ringgit yang kita ada. Pertamanya ditanya dari mana kita dapat, daripada mana sumbernya, dan yang kedua akan ditanya untuk apa kita belanjakan harta-harta kita. Bila cerita tentang duit ni, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dia ada pun susah, dia tak ada pun susah. Dia ada pun bagus, dia tak ada pun bagus. Dengan duit, benda salah jadi betul, benda betul pun boleh jadi salah. Dengan duit, orang boleh dekat dengan kita, dan dengan duit juga orang boleh jauh dengan kita. Senang cerita, semua perkaranya kalau ada kena mengenanya dengan duit, maka sekiranya tidak diuruskan dengan baik, tidak diuruskan dengan betul, maka di dunia ini kita akan disanjung, kita akan diangkat, kita akan dipuji, tetapi di akhirat nanti kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihina oleh seluruh penduduk langit. Ingat, kita bukan ditanya untuk apa kita belanjakan harta tu, tapi daripada mana kita dapat juga akan ditanya. Setiap sen yang kita dapat daripada harta kita juga akan ditanya. Sebab itulah kita boleh tengok bagaimana para sahabat pada zaman Nabi SAW yang ditarbiah sendiri oleh baginda SAW. Diorang ni kalau bersedekah tu ataupun berinfak sangat dahsyat. Kita memang tak boleh lawan. Ada yang sedekah separuh daripada harta dia, ada yang sedekah sepertiga daripada harta dia. Bahkan ada juga para sahabat yang sedekah seluruh harta dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa
bahawasanya besok harta-harta yang mereka miliki akan disoal, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada soalan ataupun disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bukan kita nak suruh hidup susah, bukan kita nak suruh hidup miskin, tetapi kita disuruh untuk muhasabah semula. Kita disuruh untuk tengok balik harta yang selama ini kita miliki, selama ini kita rasai, selama ini kita simpan, adakah kita telah tunaikan tanggungjawab terhadap harta tersebut. Ingat, masih belum lambat lagi. Tuan-tuan boleh cari mana-mana saluran untuk menginfakkan harta-harta yang kita ada, supaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok urusan kita akan menjadi lebih mudah. Jadi tuan-tuan, banyak tahfiz-tahfiz, masjid-masjid yang perlukan dana, surau yang perlukan dana, pusat anak yatim yang perlukan dana. Jadi mengapa tidak kita berkongsi apa yang kita miliki kepada mereka ini yang memerlukan. Mudah-mudahan dengan harta yang kita ada besok, itulah hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya di sini, kita kena sentiasa beringat bahawasanya hidup kita di dunia ini hanyalah sementara sahaja. Ingat, apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita akan ditanya, tubuh badan kita akan ditanya, ilmu yang kita ada akan ditanya, harta kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang penonton sekalian, kita kena beringat apa yang kita miliki, apa yang kita ada sekarang ini, saat ini, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mutlak milik diri kita sendiri. Kita hanyalah hamba-Nya yang perlu menggunakan segala nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita, tidak lain tidak bukan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tiket yang akan membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sidang penonton yang dirahmati Allah, pihak pengurusan masjid mengalu-alukan sumbangan daripada sidang penonton sekalian untuk membiayai kos-kos yang perlu ditanggung oleh pihak masjid, seperti pembersihan, daripada sudut pengawal keselamatan, bil elektrik, bayaran kepada penceramah dan banyak lagi. Jadi tuan-tuan yang berminat untuk menyumbang, boleh terus pergi ke laman Facebook Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, ataupun boleh dapatkan nombor akaun Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, ataupun yang lebih mudah, scan QR code ini untuk menyumbang. Jadi segala apa yang tuan-tuan sumbangkan, insya-Allah akan dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan amalan kita semua diterima oleh Allah Taala. Mudah-mudahan juga kita akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa kita lagi dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.